Bukan orang biasa. Bukan normal human being. Mana manusia bawahan, tidak. Macam orang awam, tak ada. They own scholars. Ulama-ulama mereka. Penganut-penganut mereka juga jenis pak turut. Ikut je. Jadi bila dia ubah, mereka tak tahu. Ataupun mereka tahu, tapi dia lebih taat kepada sekolah mereka ataupun tok alim mereka melebihi daripada apa yang melebihi daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya. لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-60, maksudnya pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada Allah, di atas ataupun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Muka mereka akan menjadi hitam legam. Firman Allah Taala lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Surah At-Taubah ayat 119, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah di kalangan orang-orang yang shadiqin, benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu berlaku jujur, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan menunjukkan atau membawa kepada syurga. Seseorang sentiasa berlaku jujur dan menjunjung tinggi kejujuran sehingga dia dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hindarilah dusta, kata Nabi. Sesungguhnya dusta menunjukkan kepada keburukan dan keburukan membawa ke neraka. Seseorang sentiasa berdusta dan memaksa dirinya berdusta sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pendusta. Dalam hadis saya baca ni cuma dia terjemah saja, dia tak ada marikat yang asal. Nabi kata alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Kamu kena sentiasa benar, kerana benar akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan sudah pasti membawa ke syurga. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktab indallahi sadiqan atau siddiqan. Wa inna rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktab indallahi siddiqan. Dan Nabi kata ada orang dia sentiasa bercakap benar, dia sentiasa bercakap benar. Dalam keadaan yang payah pun dia bercakap benar juga. Kadang-kadang ya bila kita bercakap, kalau menipu sikit tu jadi sedaplah kita bercakap. Dia tak buat. Dia cuba sebaik mungkin. Ya taharra al-sidq. Mana dia cuba untuk cakap dengan cakap yang 100% betul. Cuba. Pasal benda ni kadang susah juga. Dia cuba. Pasal bercakap dia cuba sebenar mungkin. Nabi kata dia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang benar. Wa iyyakum wal kazib, dan kamu kena hindari dusta. Fa innal kazib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Karena dusta ni dia akan membawa kepada kejahatan dan of course lah kejahatan akan membawa kepada neraka. Wa innar rajula la yakzibu wa taharra al kazib hatta yuktab indallahi kaziban atau kazaban. Ada lelaki yang dia sentiasa berdusta dan dia cuba untuk berdusta. Mana dia bercakap kalau tak menipu tak syok. Banyak dia menipu. Atau dalam sebahagian riwayat, antaranya hadis Samurah dan Sahih Muslim, Nabi kata yagdu fayakzibul kazibah yasuddul afaf. Bila dia bercakap, kalau dia menipu, dusta dia tu boleh menutupi afaf. Mana asal cakap je menipu. Asal bercakap je bohong. Asal bohong je bercakap. Susah nak cari yang benar daripada percakapan. Kalau sikit-sikit menipu tu kita kata, bukan kata okey. Tapi manusia kan, bukan menipu apa, nak bagi sedap cakap. Makin banyak bercakap, makin bertambah ketidakbenaran tu. Tapi tak apa, yang ni dia menipu, memang tipu betul. Nabi kata yuktab indallahi kazaban atau kaziban. Sehinggalah dia ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang berdusta. Dalam hadis yang lain, antaranya dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah
Kata Nabi, kafa bil mar'i kaziban ayu hadis bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Sebab itu bukan dusta saja, tidak memastikan kesahihan dalam perkara yang kita ucapkan juga dicela dalam syarak. Bukan menipu. Tapi kita tak pasti. Kita dapat je sebar, dapat je cakap, tak check pun, itu tidak boleh. Sebab itu Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dia ada satu bab. Dia panggil babut tasabbut fi ma yahkihi aw yaquluhu. Bab dia kena pastikan apabila dia bercakap atau dia menyampaikan kepada orang lain. Pastikan apa? Pastikan akan kebenarannya. Dia bawa ayat Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 6 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika mari satu berita, especially daripada orang-orang fasik, adalah kamu tabayyun. Dia buat ayat-ayat seumpama itu. Hadis Nabi yang tadi pun dia buat main, menunjukkan bahawa kita tidak dibenarkan berdusta, dan of course lah kita kena pastikan apa yang kita sampaikan itu benar. Buruk-buruk pendustaan ialah berdusta atas Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulnya. Pasal apa? Pasal berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya adalah perkara yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis. Kenapa ia lebih buruk? Pertama, kerana dia dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, of course lah, kerana kemaslahatan itu sendiri. Kalau kita berdusta sesama manusia, kesannya buruk. Berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau terhadap Allah dan Rasulnya lebih-lebih lagi buruk. Malah ia boleh menjejaskan akan kesempurnaan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan hanya berlaku kepada kita, tapi juga kepada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Allah Taala mencela orang yang berdusta di atas Allah Subhanahu Wa Taala dengan merubah kitab yang diturunkan olehnya. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah Taala kata celakalah ke atas orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Zabur, Taurat, dia pergi ajar. Siapa yang buat ni? Ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasara. Bukan orang biasa. Bukan normal human being. Mana manusia bawahan, tidak. Macam orang awam, tak ada. They own scholars. Ulama-ulama mereka. Penganut-penganut mereka juga jenis pak turut. Ikut je. Jadi bila dia ubah, mereka tak tahu. Ataupun mereka tahu, tapi dia lebih taat kepada sekolah mereka ataupun tok alim mereka melebihi daripada apa yang melebihi daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya. Sebab itu kita tak boleh sedemikian. Dia pergi ubah sana, pergi ubah sini, pergi ubah sana, pergi ubah sini, sampai kita pun tak tahu yang mana satu benar, yang mana satu salah. Sebab itu Umar Al-Khattab bila dia baca Taurat ataupun Injil dan dia baca kepada Rasulullah sebahagian saja daripadanya, Nabi marah. Kan? Engkau sendiri tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Jika engkau berpegang dengannya, habis. Dan Nabi kata kalau Nabi Musa turun pun dia tak akan ambil dah Taurat tu. Dia tak akan ambil dah Zabur tu. Dia juga akan ambil Quran. Dan dia akan ikut aku. Jadi apa pasal kau pergi ambil Taurat dan Injil tu? Apa pasal kau ambil cebisan-cebisan daripada kitab-kitab terdahulu? Nabi larang. Jadi Allah Ta'ala kata celaka kepada mereka kerana mereka telah menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Kerana mereka nak beli dengan harga yang murah. Mana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Sama juga berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga satu benda yang amat buruk sekali. Hatta Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar tuan-tuan, ada satu bab di awal, dia bab 70 dosa besar. Antara bab-bab yang terawal setelah kita syirik pada Allah, setelah kita sihir, setelah kita bukan kita lah. Mana dosa syirik pada Allah, dosa sihir, dosa membunuh. Ada beberapa dosa yang penting-penting, dosa meninggalkan semayang, dosa tak berpuasa.
Peringkat awal dia dah mahu ya dosa berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.